Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia maka kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan juga jangan kita lupa untuk sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Ya. Pada kali ini saya menyambung lagi tentang nafi dan isbat pada kalimah la ilaha illallah. Ya. Sebelum ini telah ada 3 video saya tentang hal ini, dan para penonton atau pendengar bolehlah merujuk semula kepada video-video yang lalu, ya, kerana supaya mendapat lebih penjelasan, ya. Saya ulang balik secara ringkas, ya. Pada kalimah la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat, ya. Kerana apa? Ada kalimah ilaha dan ada kalimah Allah, ya. Dan maknanya maksudnya, ya, dalam bahasa kita iaitu tiada Tuhan melainkan Allah, ya. Dan la itu nafi, ya. Ilaha itu manfi, illa itu isbat, Allah itu musbat ataupun sabit, ya. Jadi apa yang kita nafikan, ya, dengan la itu iaitu kita menafikan ada zat yang bersifat dengan segala sifat al-uluhiyah, ya. Ya, melainkan yang Allah Taala semata-mata, ya. Maknanya hakikat al-uluhiyah iaitu ketuhanan, ya, tiada pada zat yang lain, ya, ataupun tiada zat yang lain yang bersifat dengan segala sifat uluhiyah melainkan Allah, ya. Kita menafikan ada zat yang bersifat, ya, al-uluhiyah selain daripada Allah. Jadi kita isbatkan bahawa Allah Taala itulah zat, ya, yang bersifat dengan segala sifat al-uluhiyah, ya. Dengan kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada zat yang kaya dari yang lainnya dan berkendak yang lainnya kepadanya melainkan Allah Taala semata-mata. Iaitu Allah Taala itulah zat yang kaya dari yang lainnya dan berkendak yang lainnya kepadanya, ya. Kerana terkandung dalam maksud ilah, iaitu maksud ilah hakikat al-uluhiyah, iaitu istighna'un an kulli ma siwah, iaitu dan iftikarun ilahi kulli ma siwah, iaitu kaya daripada tiap-tiap yang lain dan berkendak yang lain itu kepadanya. Dan terkandung di dalam sifat istighna itu sifat wujud kidam baqa muhalafatu ta'ala lil hadis qiyamu bi nafsih sama basar kalam kanu sami'an kanu basyaran dan kanu mutakaliman. Dan terkandung dalam sifat istighna itu iaitu wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayah, kanu qadaran, kanu muridan dan kanu hayyan dan kanu aliman. Ya. Jadi sempurnalah hakikat syahadah kita, ya. Jadi kita menolak ada zat yang kaya dari yang lainnya dan berkendak yang lain kepadanya, melainkan kita isbatkan hanya kepada Allah. Kerana hakikat makna al-uluhiyah itu hanya bagi hak Allah Taala semata-mata, tiada kepada lain, tiada kepada apa pun selain daripadanya, ya. Jadi boleh rujuk balik pada video-video saya yang lalu, ya, ada 3 video. Dan pada kali ini saya ingin secara ringkas sahaja untuk menjelaskan, menyatakan macam mana kita untuk mengaplikasikan makna-makna ini ketika kita bersyahadah, ya. Apabila kita telah faham bahawa makna ilaha itu iaitu hakikat al-uluhiyah itu iaitu zat yang kaya dari yang lainnya dan berkendak yang lainnya kepadanya, dan terkandung di dalamnya segala sifat kamalat Allah Taala. Ya, tak kala kita menyebut la ilaha illallah, kita iktikadkan di dalam hati kita bahawa tiada zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah. Begitu. Ya, ataupun kalau kita mampu, kita iktikadkan dalam hati kita tiada zat yang kaya dari yang lainnya dan berkendak yang lainnya kepadanya melainkan Allah semata-mata. Ya. Jika kita tidak mampu untuk menjabarkan ataupun mengiktikadkan
makna yang panjang ini memadai kita sebut tiada, kita tekadkan dalam hati kita ketika kita menyebut la ilaha illallah itu, tiada zat wajib al-wujud melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah zat wajib al-wujud. Ya. Ataupun jikalau telah jazam di dalam hati kita akan makna al-uluhiyah itu, memadai kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Sebab kita faham sudah bahawa hakikat al-uluhiyah ataupun hakikat ilahah itu tiada zat yang kaya dari yang lainnya dan berkehendak yang lainnya kepadanya melainkan Allah Ta'ala. Itulah sahaja semata-mata zat yang kaya dari yang lainnya dan berkehendak yang lainnya kepadanya. Itulah caranya kita untuk mengaplikasikannya. Saya ulang balik, jikalau kita telah jazam di dalam hati, telah mesra hakikat kalimah ini di dalam hati, memadai kita sebut saja la ilaha illallah. Kerana apabila sampai kepada kalimah ilaha itu, kita telah jazam bahawa maknanya iaitu zat yang kaya dari yang lainnya dan berkehendak yang lainnya, dan kita isbatkan terus kepada Allah. Kita pulangkan hakikat makna ketuhanan itu kepada Allah Ta'ala. Kerana itulah hakikat ketuhanan itu hanya bagi hak Allah Ta'ala semata-mata, bukan kepada yang lain. Tiada yang lain di dalam ini yang berhak atas hakikat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Kerana yang lain itu adalah makhluk. Jadi hendaklah kalimah la ilaha illallah ni kita sentiasa zikirkan pagi, petang, siang dan malam. Kita zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun dengan cara yang khusus, kita duduk di atas tikar sejadah, kita selawat kepada Nabi, kita doakan kepada orang Muslim yang lain, kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan maksud dengan maksud yang jazam di dalam hati kita, tiada zat yang kaya dari yang lainnya dan berkehendak kepada yang lainnya melainkan Allah. Itulah zat yang kaya dia dari yang lainnya dan berkehendak yang lainnya kepadanya. Kerana apabila kita telah selalu menzikirkan kalimah ini, maka besarlah dia di dalam urat saraf kita, di dalam hati kita, di dalam hati nurani kita. Jadi mesra, sehingga kita akan mencapailah makam-makam yang lebih tinggi. Yang Allah Ta'ala akan mencurahkan makna-makna yang lebih dalam, yang makna pengertian yang lebih mendalam tentang kalimah la ilaha illallah. Tetapi dia tidak akan bercanggah dengan maksud yang asal. Jadi hendaklah hal ini kita fahami, bagaimana, apakah maksud la ilaha illallah itu, apakah maksud al-uluhiyah, dan apakah maksud isbat kepada Allah Ta'ala, dan bagaimana kita mengaplikasikan makna ini ketika kita menyebut la ilaha illallah. Kali ini naklah difahamkan dengan sebaik-baiknya. Sekalian dah dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.